Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 30 November bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Komposisi Kabinet Perdana Menteri Anwar Ibrahim dijangka didedahkan dalam satu pengumuman esok. Menurut beberapa akhbar dan portal, Kabinet baru itu dijangka mengangkat sumpah sebelum Jumaat ini. Berita harian dalam laporan yang tidak menamakan sumber berkata, senarai jemaah menteri akan didedahkan dalam masa terdekat ini. Ini bagi membolehkan Kabinet Kerajaan Perpaduan itu dapat dibentuk segera berikutan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah dijangka keluar negara pada Sabtu ini. Manakala Sinchu Daily pula melaporkan, senarai menteri dijangka diumumkan seawal esok dan Kabinet baru akan mengangkat sumpah pada Isnin 5 Disember ini. Spekulasi kononnya Kabinet baru akan diumumkan dalam masa terdekat mula tersebar susulan hantaran di akaun Facebook Istana Negara semalam. Hantaran itu disusuli dengan kenyataan ringkas yang memaklumkan bahawa Seri Paduka telah menerima menghadap Anwar pada jam 5 petang semalam. Ia menimbulkan spekulasi bahawa senarai lengkap Kabinet telah pun dipersembahkan kepada baginda. Perdana Menteri Anwar Ibrahim digesa berulang kali untuk tidak melantik ahli parlimen yang mempunyai pertuduhan di mahkamah ke dalam kabinetnya. Gesaan itu khususnya berhubung Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang dispekulasi kemungkinan dilantik Anwar untuk menjadi salah seorang timbalannya. Menurut sumber dalam UMNO, walaupun Zahid nampaknya bukan pilihan popular bagi rancangan Anwar untuk membentuk pentadbiran yang bersih dan bebas daripada pemimpin yang dikaitkan dengan rasuah, namun melantik ahli parlimen Bagan Datuk itu sebagai timbalan Perdana Menteri adalah penting untuk memastikan Anwar terus memegang jawatan eksekutif tertinggi. Orang dalam UMNO itu yang rapat dengan Zahid bercakap dengan syarat tidak mahu namanya disiarkan kerana dia tidak diberi kuasa untuk membuat kenyataan kepada media. Zahid yang juga pengerusi BN berdepan tekanan untuk berundur sebagai Presiden UMNO dan daripada jawatan pengerusi BN selepas kekalahan memalukan gabungan itu dalam pilihan raya umum PRU minggu lepas. Malah ramai yang membuat spekulasi bahawa keputusan itu yang merupakan prestasi terburuk bagi BN setakat ini akan menamatkan karier politik Zahid menjelang pemilihan parti. Bagaimanapun Zahid adalah tokoh penting dalam mengemudi UMNO yang mempunyai 27 kerusi parlimen untuk menyokong kerajaan yang dibentuk bersama PH. Ketika tumpuan terarah kepada pembentukan Kabinet di bawah pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim, pemimpin muda enggan memberi sebarang kenyataan. Ia berhubung kemungkinan ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dilantik menyertai anggota Kabinet. Malaysia kini cuba menghubungi ahli Parlimen Muar itu dan kepimpinan tertinggi parti terbabit bagi mendapatkan maklum balas mengenainya, namun tiada sebarang respons setakat ini. Pengasas Bersama Muda Lim Wee Jiat yang dihubungi berkata dia tidak boleh mengulas lanjut berhubung perkara itu ketika ini. Syed Saddiq sebelum ini dilantik bagi menerajui Kementerian Belia dan Sukan di bawah pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Dia juga menjadi satu-satunya pemimpin parti muda yang memenangi kerusi parlimen pada pilihan raya umum ke-15. Bagaimanapun ahli Parlimen Muar itu kini menghadapi 4 pertuduhan berkaitan penyelewengan 1.12 juta ringgit dana bersatu. Ini menimbulkan persoalan sama ada dia boleh diterima sebagai anggota kabinet yang kini menghadapi perbicaraan di mahkamah. Kita ke perkembangan berikutnya. Abdul Hadi Awang menegaskan dia tidak pernah menuduh Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai ejen Israel. Presiden PAS itu berkata demikian pada sidang media selepas menyampaikan ceramah sempena pilihan raya kecil Tioman di Rompin, Pahang malam tadi. Tanya soalan, kenyataan daripada Bukit Aman dah bukan tentang siasatan yang Presiden Anwar dikatakan dengan Israel. Tentang siasatan terhadap Palestin. Siapa kata saya tak kata? Kalau saya tak kata, dia yang kata, serah dia lah. Bukit Aman tahu saya kata tak kata. Saya ceramah pun dia rakam. Kenyataan media saya pun dia orang baca. Saya kata tak kata, kata pulang.
Saya bukan sekali dua dia panggil Bukit Aman. Boleh pergi Bukit Aman. Tak ada masalah. Ya. Saya kasih sedia untuk disiasat lah. Ya? Sedia untuk disiasat lah. Memang kita terbuka sedia untuk disiasat. Sementara itu, Hadi turut menafikan dakwaan yang menuduh partinya mempunyai unsur ekstrim. Malah beliau berkata, pemimpin MCA dan MRC memberi akuan berkanun ST menyokong Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan persekutuan. Hadi juga memetik gerakan yang merupakan salah seorang rakan PAS dalam gabungan PN. Bila dikatakan orang sebagai PAS ni sebagai anti-racist lah, anti segala-gala benda terlalu ekstrim lah, apa reaksi jawapan pada mereka? Jawapannya ialah praktikal. Bersama kita gerakan, bersama kita Dewan Himpunan, bersama kita orang bukan Islam, kita mengadakan kerjasama dengan semua pihak. Apa yang menarik, MCA, MIC, termasuk Parti Sabah, beri SD, sokong. Kita bentuk kerajaan baru ini. Kecuali DAP. Majlis Raja-Raja Melayu menggesa kerajaan baru untuk menyemai semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah demikian selepas mempengurusikan Majlis Raja-Raja ke-260 hari ini. Tuanku Muhriz berharap tiada lagi pemimpin yang membangkitkan isu perkauman atau agama dengan tujuan untuk menghasut masyarakat. Baginda turut menggesa agar kerajaan baharu menggunakan peluang yang ada sebaik-baiknya untuk memacu negara ke tahap lebih tinggi. Majlis Raja-Raja Melayu mengadakan pertemuan selama 2 hari susulan Pilihan Raya Umum ke-15. Semasa mengucapkan tahniah kepada penggubal undang-undang baru, Tuanku Muhriz bertitah Perdana Menteri dan Menteri Besar baru mempunyai tanggungjawab yang berat untuk dipikul. Baginda juga bertitah tugas mereka mesti diselaraskan dengan prinsip rukun negara. Tambah baginda lagi, ini akan membuktikan kerajaan serius dalam menjadikan rukun negara sebagai asas dan panduan rakyat Malaysia. Berita seterusnya, UMNO akan membentangkan usul untuk meminda perlembagaan parti semasa Perhimpunan Agongnya bulan depan. Khalid Nordin memberitahu bahawa perkara itu bagi memastikan ia selaras dengan Akta Anti Lompat Parti yang diluluskan di Dewan Rakyat pada Julai lalu. Bercakap kepada Malaysia Kini, Naib Presiden UMNO itu berkata bahawa ini akan menjadi intipati usul yang akan dibentangkan dalam satu sesi petang 23 Disember ini. UMNO akan mengadakan Perhimpunan Agongnya di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur dari 21 Disember hingga 24 Disember. Ketika ditanya sama ada ia akan sama dengan parti lain seperti Amanah dan DAP baru-baru ini, Khalid membayangkan begitu tetapi menegaskan ia terpulang kepada keputusan Majlis Tertinggi UMNO. Menurut Ahli Parlimen Kota Tinggi itu, kandungan usul berkenaan itu akan diputuskan oleh MKT UMNO yang dijadualkan bermesyuarat berhubung perkara itu tidak lama lagi. Pada 28 Julai lalu, Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang pindaan perlembagaan yang bertujuan untuk menghalang ahli parlimen daripada bertukar parti. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Aslan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kimitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.